Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita menyambung bahagian kedua perkongsian kita untuk ayat 233 daripada surah Al-Baqarah. Kita sampai kepada fa'in arada fisala. Daripada yang sebelum ini dibicarakan tentang anak yang mana bila mana berlaku perceraian dan masih berada di dalam peringkat kecil, di dalam umur yang kecil, maka pada awal 2 tahun ianya disusukan oleh ibu. Okay, disarankan untuk disusukan oleh ibu yang melahirkan, dan bila mana susuan itu hendak disempurnakan selama 2 tahun, dalam tempoh tersebut bapa yang akan menanggung perbelanjaan dari segi makan minum dan juga pakaian, okay, dengan cara yang sepatutnya, dengan cara sewajarnya. Dan janganlah di dalam penjagaan ibu dan juga di dalam penjagaan anak, okay, ini tersebut akan memberikan mudarat kepada bapa dan juga mudarat kepada ibu. Bagaimana mudarat kepada bapa dan bagaimana pula mudarat kepada ibu? Kita dah ceritakan sebelum ni. Mudarat kepada bapa sebagai contohnya, dia dihalang daripada berjumpa dengan anak dan diminta daripada bapa dengan bayaran-bayaran nafkah yang tinggi yang di luar kemampuan bapa. Begitu juga bagaimana ia mudarat kepada ibu. Mudarat kepada ibu bila mana anak tersebut dihalang untuk berjumpa dengan ibu, sedangkan ibu mungkin hendak berkeinginan untuk terus menyusukan anaknya dan ditegah pula anak tersebut untuk bertemu dengan ibunya. Maka ini akan mendatangkan mudarat kepada ibu dan juga mudarat kepada, kita sebut tadi, kepada bapa. Okey. Fa in arada fisala. Jika keduanya, arada merujuk kepada dua orang. Arada. Jadi kalau arada adalah huwa. Tapi kalau arada, dia merujuk kepada huma. Huma yang ini dua orang. Iaitu, siapa dua orang ini? Dua orang tersebut ialah bekas isteri dan juga bekas suami. Maknanya, suami, ibu dan ayah kepada anak tersebut. Okay. Jika keduanya, ibu dan ayah pada anak tersebut, arada, apa dia? Arada fisala, untuk untuk memisahkan anak. Untuk memisahkan anak daripada ibunya. Ini yang maksud. Fisala bermaksud pisah. Pisah di sini, pisah apa dia? Memisahkan ibu, memisahkan anak daripada susuan ibunya. Itu yang dimaksudkan dengan fisala di sini. Maka jika keduanya menghendaki, maknanya persetujuan daripada keduanya, daripada pihak ibu dan juga pihak ayah, bersetuju untuk fisala, untuk memisahkan anak daripada susuan ibunya sebelum daripada tempoh 2 tahun. Kan disebut di sini, sebelum ni kita dah sebut dalam tempoh 2 tahun, susuan itu adalah di bawah ibunya. Jagaan itu dan susuan di bawah ibu kandungnya. Maka jika ibu dan ayah itu bersetuju untuk memisahkan anak daripada susuan dalam tempoh sebelum daripada kurang daripada 2 tahun. Dan pemisahan itu antaradhim minhuma, dengan persetujuan. Taradhin daripada rida. Rida maknanya setuju, rida. Kita perkataan ini kita dah ambil sebelum ni. Kita dah ambil sebelum ini. Daripada taradha, ya taradi, kemudian taradiyun ataupun taradin. Okay? Jadi itu maknanya dengan persetujuan ibu dan ayah. Dia ada dua pihak. Di antara dua pihak, iaitu pihak ibu dan juga pihak ayah. Minhuma, antara keduanya. Wa tasyawurin, dan juga telah pun disepakati, telah pun bermesyuarat. Mesyuarat maknanya telah pun berbincang, telah pun perhalusi baik dan buruk di dalam keputusan tersebut. Ditanya dengan orang yang lebih tahu, ditanya dengan orang yang lebih ada pengalaman, hikmah di dalam permasalahan tersebut. Itu dipanggil tasyawur. Maknanya perbincangan. Daripada mesyuarah. Mesyuarah kita perkataan yang memang di dalam bahasa Melayu pun ada mesyuarat, kan. Itu adalah dalam perkataan bahasa Arab sebenarnya, diambil daripada kata perkataan daripada asal yang sama. Tasyawurin, maknanya di dalam perbincangan. Biasanya perbincangan ini berlaku antara dua pihak, kan, antara dua pihak ibu dan ayah, di mana mereka berbincang
dengan mengambil pandangan pelbagai pihak. Fala junaha alaihim, perkataan yang sama juga kita telah ambil sebelum ini, maka tidak junaha kesalahan. Junaha tidak menjadi kesalahan alaihima atas keduanya, atas ibu dan juga atas bapa. Tidaklah menjadi kesalahan. Okey. Kemudian wa in aradtum an tastardi'u, jika kamu mahu, aradtum, kamu mahu. Tum ni merujuk kepada antum. Antum ialah ramai dan ia adalah lelaki. Ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada suami-suami. Merujuk kepada suami-suami. Jadi jika suami-suami ini, yang bekas-bekas suami ini, kamu mahu daripada arada, antum aradtum. Maknanya kamu mahu. Antastardi'u, untuk meminta orang menyusukan. Maknanya mungkin meminta orang lain selain daripada ibu, itu dimaksudkan, sebagai orang yang menyusukan. Okey. Perkara ini dibolehkan. Perkara ini dibolehkan. Wa in aradtum, jika kamu mahu meminta susuan, yakni meminta orang lain, mengupah orang lain sebagai contohnya, meminta orang lain selain daripada ibu kandung untuk menyusukan siapa? Auladakum, menyusukan anak-anak kamu, yakni anak-anak daripada bekas isteri tadi. Fala junaha alaikum, maka tidak menjadi kesalahan. Aulad kita dah sentuh sebelum ni, kita dah sebut daripada waladun, jamak dia lah aulad. Okey. Maka tidak menjadi kesalahan. Idza sallamtum, jika kamu serahkan ma ataitum, apa yang kamu beri, yakni upah. Ataitum yakni apa yang kamu beri, yakni upah lah. Jika kamu serahkan apa yang kamu beri daripada upah, ataitum ni bermaksud upah, apa yang kamu datangkan biasanya dari bentuk upah, sama ada duit ataupun yang seumpamanya. Bil ma'ruf, dengan yang sepadan. Okay? Maka boleh kita mengupah orang lain menyusukan anak tersebut dengan kita memberikan upah yang sepadan, dengan selayaknya, yang disepakati. Okay? Bil ma'ruf. Wattaqullah. Okay? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'alamu, dan ketahuilah. Perkataan yang kita ambil sebelum ni. Wa'alamu pun kita dah ambil sebelum ni. Ini adalah fi'il amar daripada ittaqu. I'lamu, fi'il amar juga. Fi'il amar untuk antum. Antum ittaqu, kamu bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah. Wa'alamu, dan ketahuilah kamu ramai, annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'amaluna basir, apa yang kamu lakukan, basir, maha melihat apa juga yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan, sama ada baik kepada bekas isteri kamu, Allah mengetahui. Begitu juga isteri, apa yang kamu lakukan kepada anak kelahiran kamu daripada bekas suami, Allah lihat, Allah tahu. Semua ini di bawah pengetahuan Allah. Maka baik, Allah akan berikan balasan baik pastinya. Jika ia tidak dengan cara yang sewajarnya, tidak dengan cara yang sepatutnya, diberi layanan dengan layanan yang buruk dan berikan mudarat, Allah mengetahui. Allah mengakhiri ayat itu dengan kata-kata tersebut. Secara sepintas lalu tentang beberapa hukum yang mungkin kita boleh lihat di dalam ayat ini. Wal walidati yurdi'an auladahunna, nun syiddah kita dah sebut, kena dengung. Haulaini kamilain, itu adalah madlin. Madlin kena baca dalam 2 harakat. Tengok macam mana, mungkin 2, 4 ataupun 6 harakat. Tengok bacaan kita, dibaca dengan mad. Itu adalah madlin. Kamilain rihlatash syita'i was-saif, kena baca dengan panjang. Dia panjang hukumnya macam mad arid sukun juga, kan? 2, 4 ataupun 6 harakat. Kemudian liman arada, nun mati bertemu alif ataupun hamzah, kena baca dengan izhar. Okey, izhar. Yutim marrada'ah, nun syiddah kena baca dengan dengung. Ni seolah-olah mim mati bertemu dengan mim, maka dia adalah idgham mislain, kena baca dengan dengung. Ar-rada'ah, habis.
Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, nun syiddah, nun bersabdu dengan nun bersabdu yang kedua ni, kiswatuhunna kena baca dengan dengung. Bil ma'ruf adalah mar'arid disukun. La tukallafu nafsun illa, tanwin bertemu dengan hamzah kena baca dengan izhar. La tudarra. Ini adalah mad apa ni? Mad lazim. Okey. Mad lazim. Dia adalah mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi musaqqal. Kena baca dia mad dad alif adalah mad asli bertemu dengan huruf yang bersabdu. La tudar kena baca 6 harakat. Dia kena baca dengan 6 harakat. Macam waladdallin. Baca dengan 6 harakat. Walidatun biwaladiha. Walidatun tanwin bertemu dengan ba. Walidatun biwaladiha. Adalah hukum iqlab. Mana ba itu diubah menjadi mim yang nipis, diubah daripada iqlab. Iqlab maknanya ubah. Okey. Wa ala mauludul lahu biwalid. Ini adalah idgham bila gunnah, tanwin bertemu dengan lam. Lam dan ra adalah idgham bila gunnah biwalid. Wa ala al-warith mithlu dhalik, fa in arada mati dengan hamzah adalah izhar khalqi. Fisalan, sekali lagi izhar khalqi, tanwin bertemu dengan ain. Taradim min wa tanwin dengan mim. Adalah hukum idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan mim. Minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Tanwin bertemu dengan fa adalah hukum ikhfa. Okey, disembunyikan sedikit bunyinya dengan dengung. Wa in aradtum, nun mati dengan hamzah adalah izhar halqi. Aradtum. Okey. Kemudian di tastardi'u auladakum. Aradtum itu dibaca dengan disambungkan kerana dalam makhraj yang lebih sama atau lebih kurang sama atau berdekat, dal dengan ta kan, ta jadi sama tu. Sama tu, maka dia hendaklah dibaca dengan aradtum, dibaca dengan seolah idgham. Seolah dengan bacaan idgham. Idgham kalau tak silap mutaqaribain nama dia. Idgham mutaqaribain. Kerana dal dengan ta adalah dengan makhraj yang ta dengan makhraj yang sama. Dengan makhraj yang hampir sama. Kemudian tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum mimma tibatu dengan mim. Sekali lagi idgham mutamasilain. Kena baca dengan dengung. Ataitum bil ma'ruf, mim bertemu dengan ba adalah idgham mim mati bertemu dengan ba adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Habis, semoga ia mendatangkan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.